Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 14 hari bulan 1 2022 14 Januari 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa nama kitab? Riyadhus Salihin. Bab yang ke-162. Babus sadaqati 'anil mayyiti wad du'a ilah. Bab bersedekah untuk mayat. Kita sedekah, kita niat nak bagi pahala kepada orang mati. Dan kita berdoa untuk dia. Ya Allah, berilah keampunan. Ya Allah, jadilah kuburnya taman syurga. Ya Allah, jadi kita itu dipanggil doa. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah bawa kepada kita sebuah ayat surah Al-Hasyri, suratul Hasyri ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, yakni selepas daripada Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan hasad dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Suratul Hasyri ayat 10. Jadi dalam ayat ini contoh kepada doa. Contoh apa tu? Contoh doa. Maknanya orang kemudian doa kepada orang yang setelah pergi dulu, pada orang mati. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Maka dalil, tulis itu, dalil ayat ini kepada apa? Kepada doa. Doa kepada orang yang telah berlalu. Jadi kalau kita sayang kepada nenek kita, sayang kepada atuk kita, tok ayah kita, apa kita buat? Doakan mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa dua ibu bapa aku, tok nenekku. Siapa-siapalah orang yang kita nak sebut nama, kita sebut. Habis semua sebut nama, wali jami'il muslimina wal muslimat, ampunlah kepada semua orang Islam, laki-laki dan muslimat. Semua orang atas dunia ni masuk dalam doa kita. Besar ke tak pahala? Untung tak kita? Nanti orang mari kemudian dia doa kita pula. Wali jami'il muslimat masuk kita pula. Kita tak boleh bakhil. Ni kita bakhil nak doa kepada orang. Nanti kita mati, kita tunggu doa orang. Adil ke tidak? Tak adil lagi tu. Biar sama-sama doa mendoakan. Kita waktu kita hidup, kita doakan dulu. Nanti orang mari kemudian, doa kepada orang belum pada dia. Hadis yang pertama dalam bab ini nombor 948. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, isteri Nabi.
bahawa ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ni mari tanya Nabi. Apa nama sahabat tidak penting. Yang pentingnya soalan. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mengejut. Ini kita takut ni, mati automatik. Tak sempat nak berwasiat, tak sempat nak apa, mati. Dan seandainya aku sempat berbicara dengannya, sempat bertanya, tentu dia akan bersedekah. Rasanya dia ada niat nak sedekah tapi tak sempat nak beritahu. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya? Siapakah pahala kalau aku sedekah untuk mak aku? Untuk orang yang sudah mati. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi kata, "Ya, boleh pahala." Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para pelajar sekalian, kita kena dengar fiqhul hadis bahawa mati mengejut ni banyak melepas peluang kepada orang tu. Betul tak? Tak ada nak taubat, tak sempat nak istighfar, tak sempat nak sedekah, banyak benda tak sempat. Maka oleh kerana kita tahu ramai orang mati mengejut sekarang, pakcik-pakcik kita, makcik kita tu banyak selalu sedekah lah ni. Manakala mati automatik pun kita dah sedekah. Kalau tunggu lepas mati nak sedekah tak boleh dah lah, habis tempoh. Allahu Akbar. Jadi banyaklah mati mengejut ni banyak. Dan para pelajar kena tanda sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda nak kiamat, kasrat, banyaknya orang mati mengejut. Sekarang ni ramai tak ramai? Kejap-kejap mati dia tu. Mati apa? Tak tahu, tidur mati. Tidur tak sedar-sedar. Ditidurkan kawi tak bangun-bangun. Ada kata tak? Ramai juga. Nas'alullah as-salamah. Kita minta selamat Allah Ta'ala daripada mati mengejut macam ni. Dalil yang kedua daripada hadis ini, harus anak-anak sedekah untuk mak ayah dia. Boleh. Kita ingat kepada ayah kita, kita pun sedekah. Ikutlah sedekah apa saja pun. Beli makanan, buat jamuan, sedekah. Yang dilarang tu jamu lepas pada mati sehari dua tu. Tapi kalau dah lama ayah kita mati berpuluh tahun dah, sedekah. Beli makanan sedekah, beli beras ke beli apa. Tengok orang nak buat pondok, kita wakafkan pondok, niat kepada orang tua kita, semua boleh pahala. Pahala sedekah semuanya sampai. Pahala doa semuanya sampai. Alhamdulillah. Satu kategori pahala sedekah. Kita pindah pula yang kedua, hadis 949. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, amalan sendiri. Amalan ini nampak sendiri putus, kecuali 3 perkara berterusan. Yang pertama, sedekah jariah. Apa dia sedekah jariah? Sedekah jariah ni wakaf. Hak kita bagi sedekah, benda tu tak usah berjalan semua. Macam kita buat pondok ni, buat masjid. Selagi ada orang guna masjid ni, maka sedekah tu berjalan online, masuk dalam akaun. Itu dipanggil sedekah jariah. Mana sedekah yang berterusan pahala. Jadi siapa dia nak sedekah dia banyak, nak sedekah jariah, mari kita buat wakaf. Hak kita takutnya maksiat jariah. Itu takut. Tuan mati duduk dalam kubur. Tapi maksiat yang dianjurkan orang duk buat lagi, dosa online masuk dalam kubur. Itu takut dahsyat. Jadi kita hati-hati.
para jemaah sekalian, daripada dosa jariah. Sedekah jariah tak apa banyak kan. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaat. Ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Awak ajar orang ngaji Quran. Tak? Ada orang pandang ngaji Quran dengan sebab awak ajar? Ada? Untuk ngajar pelajar-pelajar kita ni. Kita ajar dia, dia ajar ni. Dia jadi guru Quran, dia ajar orang lain pula. Pahala tu berderet masuk. Dia panggil macam orang jual barang MLM. Upline, downline ni. Pahala tu berterusan. Kita duduk mana pun, anak murid kita, anak murid ngajar, naik pahala ke kita. Pahala ni pergi ke mana? Terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kita tak perlu hantar pahala ke dia. Pahala automatik. Pasal itulah kata orang, tidak elok kita duk pahala ke Nabi. Hak Nabi suruhnya, Allah perintah kita berselawat. Ni kita duk hantar macam-macam. Macam-macam orang ni. Nak sedekah ke Nabi ada, nak pergi buat haji ke Nabi pun ada. Baca Quran Al-Fatihah ke Nabi tak perlu hanya. Cukup kita baca Fatihah, automatik pahala dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru yang duk ajar kita, duk didik kita ni. Lalu ni kita mengajar pula, pahala naik pada guru kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, awaladun salihin yad'ulah, ataupun anak dia yang soleh yang mendoakan dia. Kalau anak tak soleh pun boleh, tapi menjadi satu kebiasaannya anak yang soleh ni lah yang doa kepada ibu bapa. Hak tak soleh tu kira nak benda apa ni, harta pusaka jadinya. Hadis ni rawahu Muslim. Jadi selesailah kita, dua hadis je Imam Nawawi bawa, dua hadis sahaja. Jadi pada dua hadis ni kita dapat kesimpulan bahawa di antara amalan yang sampai pahala kepada orang mati, doa. Dengan syarat-syarat berdoa lah. Doa kena ikhlas. Jangan doa kerana nak ambil pinggan maku orang, nak ambil sampo-sampo, jangan. Kita doa kepada orang mati lillahi ta'ala. Yang kedua, kita boleh sedekah. Sedekah apa sajalah, makanan ke, duit ke, apa saja boleh sedekah. Yang ketiga, ilmu yang disebarkan juga boleh. Dan boleh katakan banyaklah perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama tentang sampainya pahala kepada orang mati. Cuma ulama khilaf tentang sampai tak pahala baca Quran, pahala hak jenis ibadat-ibadat gini ni, boleh ke tidak? Khilaf. Ada yang mengatakan sampai pahala, ada kata tak sampai. Sebab tu kalau kita nak sedekah, kita sedekah tak apa. Tapi kalau kita nak ambil upah, kita tak pasti benda tu. Macam mana? Ingat pelajar-pelajar, jangan mudah nak ambil upah sedangkan kita tak tahu benda tu khilaf di kalangan ulama. Baik, oleh kerana Imam Nawawi bawa dua hadis dalam bab ni, ana pun tak nak panjangkan sebab kita ada dua bab lagi dalam ni. Jadi untuk penjelasan yang lebih panjang, lebih detail dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam rakaman kita yang lepas. Ana ada syarah bab ni, bab 162 ni. Berapa tahun dulu lah. Kita dah hurai panjang tajuk ni dengan syarah kali pertama, Riyadhus Salihin. Ada dalam YouTube ada. Kemudian ana syarah pada kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Pelajar ni sempat ke dia tahu? Dah. Perisai bagi sekalian mukallaf. Dalam bab intifa'ul ahwa bisa'il ahya. Orang mati boleh mendapat pahala daripada hasil kerja orang yang masih hidup. Dalam kitab tu kita hurai panjang perbahasan para ulama yang menyokong mengatakan sampai pahala, ada yang kata tak sampai pahala. Jadi bagi ana sendirinya, ana pilih pandangan yang pertama, sampai pahala kepada orang yang mati, tapi dengan SOP yang ditetapkan oleh syarak. Alhamdulillah. Jadi kita tak panjang di sini. Saya harap tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita di bawah tajuk sampai pahala kepada orang mati. Pahala orang hidup kepada orang mati. Dalam kitab nama dia perisai bagi sekalian mukallaf. Alhamdulillah kita dah hurai panjang. Baik, tamatlah kita di sini.
Kita berpindah kepada bab 163. Babu sana'in nasi 'alal mayyit. Bab pujian orang kepada jenazah. Boleh tak boleh kita puji orang mati? Jawabnya boleh. Tulis dan pelajar. Boleh puji orang mati dengan pujian yang ikhlas dan benar. Apa dia syarat? Dua syarat ni payah juga ni. Nanti kita baca hadis, kemudian kita tengok apakah syarat pujian itu, bilakah dibenar dan bila tidak dibenarkan. Hadis 950. An Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Daripada Anas, dia berkata, suatu ketika ramai orang berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bawa jenazah. Jadi orang bawa jenazah lalu depan Nabi. Mereka menyebut pujian ke atas kebaikan jenazah sebut. Dia kata orang ni baik, alhamdulillah, suka buat kebajikan, suka tolong orang, suka puji. Maka Nabi bersabda wajabat. Nabi kata wajiblah baginya. Tak lama summa marru bi ukhra, orang bawa pula jenazah lain pula mari. Fa asnau 'alaiha syarra lah. Orang kata, tepi-tepi. Jenazah orang nakal ni, orang jahat ni. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Nabi kata wajiblah atas orang ni. Fa qala Umar bin al-Khattab. Sayyidina Umar kata apa Nabi? Wajabat. Dia kata, ma wajabat? Ya Rasulullah, apa yang wajib itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khaira fa wajabat lahu jannah. Orang ni kamu puji dia dengan kebaikan, maka baginya syurga. Wa hadza asnaitum alaihi syarrat, yang ni kamu kata dia jahat, fa wajabat lahu nar, maka bagi dia neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi, kamu semua ni saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, para pelajar, mari kita ambil fiqhul hadis. Apa dia fiqh hadis ni? Ini penting ni. Yang pertama, jawazus sana'i 'alal mayyit. Boleh kita puji orang mati berbeza dengan puji orang hidup. Orang hidup kalau kita puji bahaya. Dia jadi takabur, jadi riak, sombong, angkuh, besar kepala kata orang. Oh, orang panggil naik macam burung merok, buka sayap dah dia. Sebab orang puji dia. Tapi kalau kita puji orang mati, memberi manfaat kepada dia, sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kata apa? Wajabat. Yang pertama. Yang keduanya, kita puji orang mati. Orang mati senyum tak senyum? Mungkin kat mayat atau orang juruh ni mata sengih tu kau kan agak. Lari ke? Lopak lari tu mayat hidup ni. Jadi orang mayat ni kalau kita puji pun dia tak senyum. Tak ada riak. Tapi dia mendapat manfaat daripada pujian, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, dengar ni baik-baik, nak puji orang ni. Al-mu'tabar. Yang diambil kira pujian itu syahadatu ahlil fadli was-sidqi. Saksi daripada orang-orang yang benar, orang yang baik-baik. Kalau geng-geng dia puji tak payah. Siapa dia pemati, dah semua orang puji. Penyokong-penyokong puji, pelakon ke penyanyi ke pelawak ke pembohong ke mati dapat pujian tak? Geng-geng dia sedap dia ni hebat. Tak. Yang muktabarnya ahlul fadli was sidqi. Orang yang benar. Maka kita kena ambil saksi orang yang betul-betul ikhlas. Dan yang kedua, as-sidq, orang yang benar. Maknanya kita tahu betul dia ni. Jangan jadi saksi pak turut. Lagu mana saksi pak turut?
Setengah 4 lebay ni Tok Imam, lepas solat jenazah dia tanya orang, apa kita nak saksi atas mayat ni? Menjawab, baik. Tok nak kata tak baik. Oh, beramak lah. Tok Imam kata, bahasa dia ni mari. Nah, baik. Kita pun tanya dia, awak kenal ke dia? Tak kenal. Itu nama dia saksi palsu. Ingat baik. Tulis. Jangan jadi saksi palsu kepada mayat. Mu tak kenal dia. Kamu tak kenal, tapi kamu kata dia baik. Macam mana? Kita nak puji orang biar betul-betul kita tahu. Kita kenal sungguh dia. Masya Allah, dia ni ahli masjid, ahli salah, ahli Al-Quran, ahli sedekah, baik dengan orang. Kita kena puji dia. Itu yang beri manfaat pada mayat. Kalau kaki klien tu mari puji tak payah. Tidak ada value, tak ada nilai. Sebab dia puji suka-suka. Ataupun nak merampung. Kebetulan anak orang ni kaya. Orang yang si mati ni anak dia orang besar. Pakat puji belaka sebab nak teka anak dia. Ni karut punya orang. Maka di situ yang ketiga, kita tak ambil kira sekiranya kejian itu mari daripada musuh. Musuh dia keji, tak usah pakai. Dia panggil tajrihul aqran. Kejian daripada kawan-kawan itu tak boleh diterima sebab banyak hasad. Jadi yang kita naknya, tapi kalau musuh puji bagus. Contoh orang ni mati, musuh dia puji dia. Dia ni baik ni. Cuma saya dengan dia tak join, tak orang panggil tak belaga angin. Itu cerita lain. Sebab kata di ulama pengkaji kata, tulis kaedah ni. Al-haqqu ma syahida bihil a'da. Kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh puji. Musuh puji lagi naik dia punya taraf. Jaranglah musuh nak puji. Kalau puji juga orang panggil nak bodek anak-anak ke keluarga, itu cerita lain. Baiklah. Hadis yang ke seterusnya 951. Wa an Abil Aswadi qala qadimtul Madinata fajalastu ila Umar bin Khattab famarat bihim janazatun. Kata di Abul Aswad, aku sampai ke Madinah. Dan aku pergi duduk ziarah Sayyidina Umar khalifah radhiyallahu anhu. Famarrat bihim janazah. Orang bawa jenazah lalu. Fa usniya ala sahibiha khaira. Orang puji dia. Syekh khalifah, ini orang baik mati ni. Faqala Umar. Umar kata apa? Wajabat. Tengok, Umar guna perkataan yang diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajabat. Lalu banyak lain pula, orang kata ini orang tak baik ni khalifah. Umar kata wajabat. Kemudian mari pula mayat yang ketiga. Orang kata dia ni tak baik juga. Qala Umar wajabat. Abul Aswad tanya dia, ya, ma wajabat? Khalifah, Amir Mukminin, apa wajabat ni? Wajib apa? Qal, Umar kata, qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku kata sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Nabi kata, mana-mana orang muslim yang disaksi oleh 4 orang yang baik, orang soleh, 4 orang mengatakan dia baik, Allah Ta'ala akan masuk dia ke dalam syurga. Faqulna wa thalathatun. Rasulullah, kalau 3 orang? Qala wa thalathatun. Faqulna wasnan. Kalau 2 orang? Qala wasnan. Thumma lam nas'alhu anil wahidi. Umar kata, kami terlupa, tak sempat nak tanya. Kalau seorang, boleh jadi. Kalau tanya seorang, mungkin Nabi kata wahid. Tapi setakat 2 orang. Maknanya paling kurang saksi, nak menyatakan orang ni baik, paling kurang 2 orang. Paling kurang berapa orang? 2 orang. Hazal hadis rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, alhamdulillah. Maka apa yang kita dapat? Fiqhul hadis. Hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-Khalifah ar-Rashid, Amirul Mukminin, dia kata apa? Ta'assi as-sahabatu. Para sahabat ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wajibat, dia kata wajibat juga.
Orang mukmin dianggap sebagai saksi Allah di atas muka bumi. Syuhada Allah fil ardi. Dan saksi ini bukan untuk sahabat dia, termasuklah kita. Kalau kita ni orang baik, kita betul-betul ikhlas, kita kenal si mati, kita puji dia. Tapi kalau tak kenal, jangan puji. Itu dia panggil saksi bohong, saksi palsu. Jangan jadi saksi palsu. Ni anak bimbang ni cara apa ni, setengah-setengah Pak Imam duk pasal orang ni. Apa kita saksi atas banyak ni baik. Pernah lagi solat jenazah, dia tanya, baik, saya senyap. Pas kita tanya orang jawab sebelah tu, tuan kenal ke dia ni? Tak kenal. Pas mu kata baik ni, Dr. Imam tanya, sedap dia. Mana boleh lagi tu? Itu saksi palsu nama dia. Kita boleh kata orang baik kalau kita kenal. Kalau tak kenal, kita diam. Wallahu alam. Mudah-mudahan dia baik. Kita doa tak apa, tapi kita nak jadi saksi tak boleh. Hati-hati para pelajar. Jangan buat ikut orang buat je. Lah. Baik. Maka kita nak nilai orang tu baik ke tak baik, kita kena tengok kepada amalan dia, tengok pada peribadi dia, jangan tengok pada pangkat dan kedudukan dia. Tengok dalam ulasan kitab. Demikianlah, sesiapa yang jenazahnya disepakati oleh umat Islam dalam sanjungan, maka kami mengatakan bahawa orang tersebut berhak ke atasnya surga. Sebagai contoh, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan, Sauri dan lain-lain yang telah disepakati oleh umat Islam dalam sanjungan memuji mereka, maka kita pun bersaksi bagi mereka bahawa mereka adalah orang yang layak untuk ke syurga, insya-Allah. Tapi kalau kita nak confirm orang ni syurga tak syurga, tak boleh. Kita dah baca dalam hadis yang lepas, larangan meletakkan title ahli syurga kepada mana-mana orang. Sebab itu benda gaib. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi kalau kita kata dia ni baik, tak apa. Sebab kita kata setakat zahir yang kita nampak. Yang batin Allah Ta'ala yang mengetahui. Wallahu nahnu nahkumu bil-zahir. Nahkumu bil-zahir. Kita hukum benda zahir. Tetapi wallahu yatawallas sarair. Allah yang mengetahui segala benda rahsia. Timbul soalan, boleh tak kita bersangka baik? Boleh. Tapi kalau kita saksi, awak nak saksi. Awak nak saksi. Dalam hadis dalam kata-kata Sayyidina Umar tu, kita nak jadi saksi ni sebagaimana kita tengok matahari. Matahari cerah gini, kita nak jadi saksi, kita kena tahu siapa orang tu, baru jadi saksi. Kalau kita tak jadi saksi, tak apa. Saya insya-Allah orang ni orang baik. Awak kenal dia? Tak kenal, tapi saya sangka baik. Boleh. Tapi kalau kita kata saya saksi orang ni baik, kaif kita saksi. Faham? Berbeza dengan husnuzan dengan kita saksi. Saksi kena betul-betul. Orang ni kena dituduh di mahkamah. Kita pun sengih mari. Awak mari apa? Nak jadi saksi kepada dia ni. Kenapa? Sebab dia orang kampung saya. Habis dia orang baik. Awak tahu kes dia ni? Tak tahu. Habis macam nak jadi saksi? Akhir kata balik. Pergi makan teh dulu kat luar. Mana boleh jadi saksi belum tak tahu? Itu dia panggil perbezaan. Mana kalau kita nak sangka baik secara umum boleh, tapi nak jadi saksi lah. Itu perbezaan yang ketara. Baiklah para pelajar sekalian, tamaklah kita dalam bab kita saksikan orang baik. Mana kalau kita nak tengok orang baik, kita saksikan. Kita kata alhamdulillah setakat yang saya kenal. Kita ada dia panggil tahafuz. Tahafuz mana bahasa kita biar orang panggil berlapik. Alhamdulillah setakat yang saya kenal, si mati ni baik. Dia ahli masjid, dia orang yang soleh, dia mulut dia tak suka kutuk orang, tak mengumpat orang, dia pergi masjid awal, suka sedekah. Tapi hak rahsia dia dengan Allah. Itu boleh. Kalau kita kopos 100%, saya cop dia ni ahli syurga. Allah. Yang boleh mensyurgakan orang itu Nabi seorang je atas dunia ni, setelah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis yang ke bab 164. Babu fadli man mata lahu auladun sigar. Bab keutamaan, kelebihan
Orang yang kematian anak yang masih kecil, dia sabar. Nah, syarat dia tu. Ada syarat, mati saja tak jadi juga. Hadis 952, An Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati, yang meninggal, apa dia ni, yamutu lahu, seorang muslim yang mati kematian, terjemah molek sikit, seorang muslim yang kematian 3 orang anak dia mati kecil 3 orang yang belum baligh. Maknanya Nabi bagi hak umur, bukan kata baby kuang-kuang beranak mati tak, masuk darjah 1 dah. Balik ni darjah berapa? Darjah 6, tingkat 1 lebih kurang. Balik umur berapa? Mimpi umur berapa? Yang pentingnya sebelum balik. Anak ni mati sebelum balik, apa jadi? Kecuali nescaya Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga dengan limpahan rahmatnya kepada mereka. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Maknanya kalau orang ni mati 3 orang anak, dia sabar, dia akan masuk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah. Dengan syaratlah dia tu orang beriman, orang baik, orang soleh. Kalau orang tak beriman mati 100 orang anak pun tak sampai. Jadi hadis ini menyatakan kepada kita kelebihan seorang yang mati anak dia 3 orang. Tapi dengan syarat. Apa syarat? Syarat dianya kena dia sabar. Kalau tak sabar rugi. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasami, muttafaqun alaih. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam yang ditinggal mati, ya terjemah, setiap orang Islam yang kematian 3 orang anaknya yang belum baligh, maka api neraka tidak akan menyentuhnya kecuali sekadar penebus sumpah. Apa dia tebus sumpah? Tengok ni pelajar. Yang dimaksud dengan tahillatul qasam, tebus sumpah itu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melalui titian sirat. Allah Ta'ala bersumpah, semua kita kena lalu atas sirat, pergi ke melepasi sirat. Itu sumpah. Nabi lalu, syuhada lalu, anbiya semua lalu belaka. Tapi berbeza-beza dia punya darjat. Orang lain lalu macam kilap menyambat, duduk belah sana. Ada yang lah macam kuda pantas, ada orang macam berlari, ada orang merangkak, ada orang kena cakut, na'udzubillah, ada yang langsung jatuh dalam neraka. Nabi kata orang yang mati 3 orang anak ni tidak masuk neraka kecuali tahillatul qasam, maknanya dia kena lalu atas sirat. Itu je. Takut ya, atas sirat ni bukan senang. Kita nak lalu atas titian sirat pun, titian biasa ni pun ketalu tu ni sirat, bawah ni neraka jahanam. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis ini menyatakan kelebihan sabar bagi orang yang kematian anak. Jangan suruh mati anak, kena mati sendiri. Dia kata kita nak masuk syurga, malah buat ibadat, penyek ide anak, boleh? Tu tidak mati, bunuh anak, mana boleh? Dia kata biar mati ya 3 orang, boleh syurga lalu. Itu nama pembunuh. Orang bunuh orang tak boleh masuk syurga. Jangan salah faham pula. Baiklah.
Hadis yang ketiga, nombor 954. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahaba ar-rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Menarik ni. Dengar cerita ni makcik-makcik. Ni hadis tentang makcik ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcik ni berani dia mari jumpa Nabi. Dia tak sebut nama apa makcik. Dia kata, "Ya Rasulullah, kebiasaannya kaum lelaki datang kepadamu untuk mempelajari hadis. Mana orang lelaki ramai mari duk belajar hadis. Maka berilah kepada kami peluang suatu hari agar kami boleh datang kepadamu dan menerima pelajaran ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah." Mana muslimat minta nak buat khas muslimat satu hari dengan Nabi. Qala sallallahu ijtami'na yaum kaza wa kaza fajtama'na. Nabi kata bolehlah kalau macam tu. Baginda bersabda, berkumpullah kamu pada hari itu. Nabi tetaplah pada hari sekian-sekian mu kumpul sini. Maka berkumpullah mereka pada hari yang telah ditentukan. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahumullah. Nabi pun datang. Nabi kita ajar kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah. Qal. Dengar ni. Di antara ucapan Nabi, panjanglah ucapan tu. Di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar." Allah. Begini, tidak ada seorang perempuan yang telah mengalami kematian 3 orang anaknya. Seorang ibu, anak dia mati 3 orang, belum balik. Melainkan mereka menjadi penghalang daripada neraka. 3 orang ni jadi benteng dia daripada neraka. Faqalat imra'atun wasnaini. Seorang perempuan lagi, Rasulullah, kalau 2 orang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnaini. Nabi kata 2 orang anak mati pun boleh. Muttafaqun alaih. Dia tak tanya pula seorang. Kalau seorang tak ada jawapan. Yang pentingnya kena setakat ni. Setakat hadis yang ada ni 2 orang ke atas. Maknanya kalau paling minima dia mati anak 2 orang. Dia sabar, maka anak itu menjadi benteng daripada api neraka. Kelebihan bagi dia lah. Kelebihan dia sabar. Allahu Akbar. Hadis ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, harus kita buat majlis taklim kepada wanita. Harus kita buat majlis taklim kepada wanita. Jadi alhamdulillah di masjid kita ini kita buat pukul 9.30 ke pagi. Pagi Selasa khas majlis untuk wanita. Dia ada bawa dia tu. Kena pakat mari. Yang kedua, penceramah khas pada wanita kena fokus kepada tajuk dia. Hadisun nisa. Hadis yang perlu diketahui oleh muslimat. Ni kita nak mengajar kau muslimat saja. Duk ajar kau orang lelaki pula. Wakil kita umum. Yang ni fokus. Dia kadang-kadang wanita ni dia malu. Nak tanya bak darah ke, bak haid, bak nifas depan orang lelaki dia. Jadi kita tanya. Majlis khas dia tanya apa sedap. Jadi orang panggil peluang untuk berinteraksi, berkomunikasi itu luas. Yang ketiga, peringatan kepada ibu-ibu, kalau kematian anak sabar. Jangan duk mengamuk. Saya tak mengamuk lah Ustaz, tapi saya update Facebook hari-hari. Setahun dah anak dia mati, hari-hari duk buat gambar. Itu tanda-tanda tak sabar. Tulis. Kalau zaman jahiliah dulu,
tarik rambut ni. Zaman kita hari ni ratapan secara kecil-kecilan. Taklah kuat sangat. Ni duk tayang-tayang di Facebook gambar anak. Jangan sabar, dia mati-matilah. Kita ambil pahala. Oh, macam tu pun tak sabar ke? Sabar ni sikit je sempadan dia. Macam ada seorang makcik, dia pergi ziarah kubur, dia menangis. Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya amat Allah, isbiri. Nabi kata, hei hamba perempuan Tuhan tu, sabar. Dia tak palih siapa-siapa, dia nak marah. Ilaika anni, dia kata, pergi. Kalau kita kat bahasa Kelantan kata, berambung. Sibuk kaca aku teriak di kubur ni. Lepas Nabi pergi, orang bertanya, makcik, menghalau siapa tadi? Siapa? Dia kata Rasulullah. Oh, terkejut dia. Dia pun pergi rumah Nabi nak minta maaf. Nabi kata, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika mula-mula terjadi. Dah halau orang, dah baru sabar, tak jadi. Kita nak sabar ni lah. Kalau hari pertama tak nak nyatakan anak kita mati, boleh lah. Tapi kalau hari-hari duk update, macam-macam cerita, maka itu menunjukkan tidak sabar. Rugi. Anak mati dah. Pahala sabar pula hilang. Nak meraih dinding daripada api neraka, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita bukan nak hukum orang. Baik. Kita tamaklah kelebihan sabar di atas kematian anak. Sabarlah. Anak ni kalau besar pun, dia mati juga. Betul? Anak kita, kalau kita bela dia besar, mati ke tak mati? Mati. Tapi kalau dia mati kecil, pahala bagi ibu bapa besar. Sebab itu di antara doa salat jenazah kepada kanak-kanak. Kita kata apa? Ni dalam kitab ni. Allahumma ja'alhu faratan. Ya Allah, jadikan anak ini aset pahala kepada dua ibu bapa dia. Besarkan pahala tu. Sebab itulah kata di para ulama Islam Ahlus Sunnah kata auladul muslimin fil jannah. Anak-anak orang Islam tu insya-Allah semua masuk dalam syurga. Sebab takkanlah Allah Ta'ala beri rahmat dengan sebab kepada ayah anak dia mati, anak dia tak masuk syurga. Tapi tak ada hak bagi kita nak menentukan orang ni syurga ke neraka, tak boleh. Suka sangat orang Malaysia ni. Kalau ada orang mati dengan anak syurga, anak syurga. Syurga itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau kita nak mengharapkan, na'am. Kita kata insya-Allah budak ni ahli syurga, dia tak ada dosa, dia mati kecil. Boleh kita doakan. Tapi kita nak confirm, la. Bukan bahasa kita untuk confirm, sebab kita hanya boleh berdoa. Baik, kita tamatkan bab mati ni dengan bab yang terakhir, bab 165. Bab 165, babul buka wal khauf indal mururi biquburiz zalimin wa masari'ihim wa izharil iftiqar ila Allah Ta'ala wa tahzir minal ghaflati an zalik. Bab menangis dan takut ketika melintasi kubur orang zalim. Bila kita lalu kubur orang zalim, kita rasa takut. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati aku. Jangan mati macam orang ni. Orang ni mati dalam keadaan kafir ke mata. Serta menunjukkan bahawa kita amat memerlukan pertolongan Allah dan peringatan bagi orang yang lalai. Ingat baiklah, bila kita lalu kubur orang zalim, jangan suka-suka. Jangan duk happy sangat. Tengok hadis 955. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala li ashabihi, yakni lamma wasalul hijra diyar Thamud. Nabi lalu ikut kampung Bani kaum Samud. Di Madain Soleh. Kalau nak tengok mana Madain Soleh, tengok dalam internet, tulis Madain, Madain, Madain Soleh. Dia keluar gambar dia di Arab Saudi. 400 km daripada Madinah. Sekarang ni kawasan tu nama dia Al-Ula, kawasan pelancongan. Nabi bila sampai di sini, dulu dalam bahasa Hijr, nama Ashabul Hijri dalam Quran. Hijr ni
kaum Nabi Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Nabi kata la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzabin illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. La yusibukum ma asabahum, muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka sampai di Al-Hijr, kampung kaum Samud, janganlah kamu masuki daerah kaum yang diseksa kecuali kamu menangis. Apabila kamu tidak boleh menangis, maka janganlah memasuki daerah mereka agar kamu tidak akan mendapat seksaan yang menimpa mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula, qala lamma marra Rasulullah sallallahu bil hijri qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Thumma qanna'a Rasulullah sallallahu ra'sahu wa asra'a as-sayra hatta ajaza al-wadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Hijr, tuan-tuan tulis Madain Saleh ataupun nama kawasan dia Al-Ula sekarang ni, baginda bersabda, janganlah kamu masuki daerah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jangan masuk. Melainkan kamu harus menangis agar kamu tidak dapat mendapat apa-apa yang menimpa mereka. Kemudian baginda menundukkan kepalanya dan mempercepatkan langkahnya sehingga melepasi kawasan Al-Hijr. Hadis ini para pelajar sekalian mengajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, bila kita pergi tempat yang dilaknat, tempat yang telah dibinasa oleh Allah, jangan happy-happy. Sebab tu Arab Saudi sampai sekarang ni kosong di tempat ni. Kita boleh masuk dengan bas, pergi tengok, ada tandah ya kat situ. Restoran yang tak ada, kedai tak ada. Sebab kalau ada sini kita pergi happy pula, hidup makan minum situ. Cuma kita boleh masuk nak tengok. Kalau boleh kita boleh menangis, kita boleh menangis mengenangi di sinilah kaum sembelih unta Nabi Saleh, mereka ditimpa bencana sehingga mati semua sekali. Kita kena menangis. Ni dak ni jemaah kita ni tak reti. Ana kalau ana bawa jemaah sini, panjang kita bagi tazkirah. Kita nak masuk kampung orang kena zalim. Kampung orang kena laknat. Kampung kita bagi tahu, jangan duduk happy-happy. Sengih sana sengih sini, nampak Nabi suruh masuk kita menangis, kita masuk duduk berselfie sengih sana sengih sini. Ya, jadi kena hati-hati. Ya, kalau tak ada taklimat, comelnya. Kedekatan benda tu benda kena laknat. Sama juga dengan orang pergi laut mati. Laut mati di Jordan, di Ordon, tempat apa tu? Tempat apa? LGBT punya tempat. Kaum Lut yang di balik bumi. Dia hidup baca surat khabar ada laut mati. Berat kita kata. Jadi kita kena pelancong-pelancong ni, pemandu-pemandu pelancong Islam ini kena pandai. Nak bawa orang tempat macam ni, Nabi kata tengok ni. La tadkhulu illa an takunu bakin. Mu jangan masuk suka-suka, masuk dalam keadaan kita menangis. Kata di para ulama, al-buka yab'asu 'ala tafakkuri wal i'tibar. Makna kita kena masuk, kita mikir, mengambil pengajaran. Kita nikmat molek-molek dalam Islam. Puak-puak ni oleh kerana lawan Nabi binasa, dia kena mikir. Kalau boleh kita menangis. Itulah tamatlah kita. Dan ana telah bincang panjang tajuk ni dalam kisah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam kisah benar dari Nabi, kita ada tajuk tentang cerita ini. Baiklah para pelajar, tamatlah kita bab tentang orang sakit dan mati. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam bab yang ketujuh, Kitabu Adabis Safar, kitab adab bermusafir. Untuk maklumat para pelajar, para pendengar sekalian, ana dah baca dah kitab ni. Khatam dah kitab Riyadhus Shalihin, tapi kita ambil daripada kemudian. Waktu ana balik daripada ngaji dulu, kita ambil jarwah ni, Riyadhus Shalihin dah separuh. Jadi ana khatam dah kitab ni. Jadi oleh kerana rakaman dulu tak molek, kita ulang balik sekali lagi. Jadi ana akan ambil kitab Adabus Safar dalam mungkin 3 siri ataupun 4 siri, tengok syarah panjang pendek. Habis Adabus Safar,
kita akan berhenti setakat tu sahaja untuk syarah Riyadhus Shalihin. Adapun Kitabul Fadail, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang lepas. Alhamdulillah, sahabat kita Haji Mazlan telah berusaha, jazahullah khairah. Dia rakam Kitabul Fadail ini sampai ke khatam, banyak puluh CD pula tu. Jadi setelah tamatnya kitab Adabus Safar, insya-Allah kita akan terus masuk kepada kitab Al-Azkar, Al-Azkarin Nawawi. Jadi jemaah kata baru ni mula dah azkar, baru ni PKP dah tamat. Kan? Kita pun balik semula ke jadual kita. Jadi bila khatam tamatnya kitabul Safar, Adabus Safar, ana akan berhenti. Tuan-tuan yang nak mengaji Riyadhus Shalihin tengok dalam rakaman. Kita akan pergi ke kitab Al-Azkarin Nawawi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.